Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan untuk mengurniakan kurnia peribadi baginda kepada seramai 20,728 orang penerima di seluruh negara yang terdiri daripada beberapa golongan iaitu orang-orang berkeperluan khas, anak-anak yatim, orang fakir miskin dan penerima bantuan kebajikan bulanan sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini secara serentak di keempat-empat daerah bermula pada hari ini, Ahad 17 hari bulan April 2022 dan disambung semula pada hari Selasa 19 hari bulan April 2022 dan seterusnya. Kurnia peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada tahun ini adalah merupakan kali ke-13 ianya diadakan yang bertujuan bagi membantu meringankan beban golongan-golongan tertentu di negara ini. Seramai 13,563 orang penerima bagi daerah Brunei dan Muara, 3,375 penerima bagi daerah Belait, 2,883 orang penerima bagi daerah Tutong dan 907 orang penerima bagi daerah Temburong akan menerima kurnia peribadi baginda pada tahun ini. Memandangkan negara ini masih lagi berhadapan dengan jangkitan COVID-19, maka ke arah menjaga keselamatan semua pihak dari penularan wabak COVID-19, pengagihan kurnia peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini akan sekali lagi diserahkan terus kepada para penerima di tempat kediaman masing-masing di keempat-empat daerah seperti mana yang pernah dibuat pada tahun 2020. Bagi tujuan tersebut, sebanyak 103 kumpulan yang terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan termasuk pasukan beruniform, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan dilibatkan bagi mengagihkan kurnia peribadi berkenaan yang mana jumlah keseluruhan para petugas bagi tujuan tersebut adalah seramai 515 orang, termasuklah juga penglibatan dan kerjasama beberapa syarikat kepunyaan kerajaan yang lain termasuk Data Stream Digital Sendirian Berhad DST. Adalah diharapkan kerjasama bersepadu yang dirancang ini akan membuahkan hasil yang dihasratkan khususnya dalam memastikan pengagihan kurnia peribadi kepada golongan-golongan tertentu di negara ini akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna demi menanai hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk sama-sama melihat golongan-golongan tersebut ini juga tidak ketinggalan dari menerima bantuan baginda sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. .693 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 16 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 11,183 dos iaitu 26.1% dalam kumpulan umur tersebut. Sementara itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah pada kadar 62.8%. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 176 kes baru telah dilaporkan, iaitu 143 hasil ujian ART dan 33 kes adalah hasil dari 1,043 ujian makmal RT-PCR yang oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 140,023 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat satu kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU.
manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 236 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 138,403 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,402 kes, iaitu 50 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,352 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Satu kes COVID-19 telah meninggal dunia di mana kes tersebut dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19 dan kes ini telah menerima 2 dos vaksin. Bagi meraih ganjaran dan mempertingkatkan amalan di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Kementerian Hal Ehwal Agama meneruskan lagi acara munajat secara maya kemarin. Acara munajat Ramadan minggu ini disertai warga Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Brunei Darussalam Central Bank, pejabat penerbangan ke bawah Dulia Maha Mulia serta syarikat berkaitan kerajaan dan 75 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Menyertainya Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga menyertai Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manap bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Munajat Ramadan diadakan secara maya setiap hari Sabtu selepas sembahyang fardu asar. Majlis Selawat Senegara, Selawat Tafrijiyah akan diadakan secara serentak bermula dengan sembahyang fardu Zuhur di masjid-masjid utama di kesemua daerah. Majlis akan berlangsung pada hari Selasa 17 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 19 April 2022 Masihi dengan tumpuan utama di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Majlis julung kali diadakan di peringkat negara itu juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran RTB. Majlis Selawat Senegara, Selawat Tafrijiyah merupakan salah satu SOP agama yang perlu dilihat dengan kacamata ilmu berdasarkan akidah. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, semasa wawancara khas pengenalan Selawat Senegara, Selawat Tafrijiyah pagi tadi melalui rancangan Rampai Pagi. Selawat Tafrijiyah yang dibaca sebanyak 11 kali seorang secara serentak akan dibawakan dengan rentak dan irama selawat yang dicipta khas mengikut konteks isi kalimah selawat Tafrijiyah. Ianya bertujuan untuk menaikkan semangat para pendengar agar ikut serta berselawat dan dapat menjadi tarikan kepada orang ramai untuk sentiasa mengulang-ulang dan memperbanyakkan selawat Tafrijiyah ini. Penganjuran Majlis Selawat Senegara, Selawat Tafrijiyah oleh Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Mufti Kerajaan ini adalah merupakan salah satu usaha berterusan yang dilaksanakan ke arah mengamalkan vaksin ketuhanan. Sebaik-baik amal di bulan Ramadan ialah memperbanyakkan sedekah dan bantuan kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan mereka yang memerlukan bantuan. Sehubungan itu, 55 anak yatim, 20 ibu tunggal dan 20 golongan asnaf menerima sumbangan pada majlis bersungkai dan penyampaian derma melalui projek amal Impian Cahaya Iman dan Halwun Rizkin. Majlis berlangsung petang tadi di Kampung Serusop. Terdahulu diadakan penyerahan naskah Al-Quran yang disampaikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma oleh wakil-wakil syarikat yang terlibat dalam projek berkenaan kepada golongan asnaf, ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim. Sementara itu, Majlis Perundingan Kampung Jerudong B bersama YMRM Group dan Persatuan Warisan Kedayan Jerudong petang tadi juga mengadakan penyampaian derma anak-anak yatim, orang kurang upaya dan fakir miskin.
Penyampaian ia disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Alok Amitabh Dimri, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam dan Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan adalah bagi meringankan beban mereka di samping menambah perbelanjaan menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Majlis diadakan di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Masjid Serdang melalui Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Pada Keseri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Majlis merupakan aktiviti takmir dan keagamaan yang dikendalikan oleh Masjid Serdang sempena bulan Ramadan. Di samping itu, majlis bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan pegawai-pegawai masjid, jawatankuasa takmir dan para jemaah. Bagi meraih manfaat memahami isi kandungan Al-Quran dengan sebaiknya, siri tadabbur Al-Quran diteruskan lagi hari ini secara maya. Program dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui Urus Setia Program Keagamaan Belia PKB. Lebih 60 orang menyertai program tersebut. Sesi tadabbur surah Al-Fil disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Radin Aji Haqqi dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Dengan adanya program tersebut, para peserta dapat mempelajari bidang tafsir Al-Quran secara intensif serta mendalami dan memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Program juga boleh diikuti secara langsung di laman media sosial Instagram Belia Da'i dan Facebook Belia Da'i Brunei. Berkaitan dengan kisah yang ada di dalam terdapat 3 format untuk mengaji. Jawatankuasa Biro Belia dan Kumpulan Belia Wanis Masjid Lambak Berakas petang kemarin meneruskan program tadarus belia dari masjid ke masjid. Program tadarus kali ini diadakan di Masjid Pihindatu Imam Haji Abdul Mukti, Kampung Burung Pingai Air. 50 belia dan belia wanis masjid menyertai program berkenaan. Program bertujuan memerakkan lagi bulan Ramadan selain mengimarahkan masjid melalui aktiviti-aktiviti keagamaan. Memberikan pendedahan kepada para belia dan juga belia wanis untuk sama-sama meneruskan lagi pembacaan Al-Quran dan bertadarus. Kami ada boleh menambahkan lagi pengalaman kami dan juga kami boleh menyaksikan keindahan masjid-masjid yang ada di Brunei inilah. Kami dapat merapatkan silaturahim bersama kawan-kawan kami, sama tani boleh memperbetulkan bacaan tani. Saya dapat merasakan suasana yang berbeza untuk mengikuti tadarus di masjid-masjid yang lain. Satu pengalaman yang sangat berharga bagi kami lah Belia Wanis dan Belia Masjid Lambak Berakas. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi jawatan Ketua Kampung Kawasan 1 dan Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara RPN Meragang Mukim Serasa diadakan pagi tadi di Dewan Serbaguna Pusat Tingkatan 6 Meragang. Pengundian dilaksanakan dengan menggunakan kertas undi dan menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK. Calon tunggal mengisikan jawatan Ketua Kampung Kawasan 1 RPN Meragang, Awang Mazlan bin Haji Jumat berumur 45 tahun. Sementara calon-calon bagi mengisi jawatan Ketua Kampung Kawasan 2, Awang Muhammad bin Haji Tamin berumur 51 tahun dan Awang Tasad bin Haji Tamam berumur 55 tahun. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung juga berlangsung bagi Kawasan 2 dan Kawasan 4 Rancangan Perumahan Negara RPN Lambak Kanan, Mukim Berakas B. Calon tunggal mengisi jawatan Ketua Kampung Kawasan 2, Awang Haji Omar bin Haji Sapar berusia 55 tahun. Sementara calon bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Kawasan 4, Awang Haji Muhammad Fazli bin Haji Suhaili berusia 38 tahun. Keputusan akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan di
Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Majlis Perundingan Kampung Sungai Traban Kuala Belait bersama jawatan kuasa takmir masjid berkenaan petang kemarin mengadakan majlis pengagihan bubur cuaca. Majlis diadakan di Balai Raya Sungai Traban, Kuala Belait. Sebanyak 300 kontainer bubur cuaca diagihkan kepada anak-anak Majlis Perundingan Kampung, ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung, jawatan kuasa takmir masjid serta penduduk Kampung Sungai Traban. Pengagihannya disampaikan oleh Awang Zaini bin Haji Kadiri, pemangku Ketua Kampung Sungai Traban. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB mengingatkan para pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati terutama pada waktu malam. Peringatan itu dikeluarkan berikutan Balai Polis Seria menerima laporan kemalangan maut melibatkan 2 buah kenderaan yang berlaku di kawasan tiang lampu isyarat Lorong 3 Seria, daerah Belait. Kejadian berlaku semalam sekitar pukul 10.55 malam meragut nyawa seorang lelaki warga negara asing. Lelaki berusia 43 tahun itu dipercayai meninggal dunia akibat dari pertembungan kenderaan sehingga mengakibatkan mangsa tercampak keluar dari kenderaan. Punca kejadian masih dalam siasatan pihak polis.